Assalamualaikum, saya Syazrin bin Umar Hamdi dan ini merupakan refleksi saya berkaitan dengan sosiologi dalam pendidikan dan berdasarkan pengalaman latihan mengajar saya. Dari segi situasi pengajaran, saya mengajar topik kimia ataupun subjek kimia, sains tingkatan 3 dan sains tingkatan 1. Jadi, semasa aktiviti, murid bekerja dalam kumpulan dengan menggunakan mini papan putih dan berbincang dalam kumpulan. Secara keseluruhannya, kelas menunjukkan penglibatan yang baik, namun saya mendapati bahawa terdapat perbezaan dari segi tahap penglibatan murid, di mana ada murid yang aktif dan dominan, dan ada juga murid yang pasif ataupun kurang terlibat dalam perbincangan kumpulan. Dari segi kenapa dan bagaimana situasi ini boleh berlaku di dalam kelas saya menyadari bahawa faktor sosiologi memainkan peranan yang penting dalam pembelajaran murid. Dari aspek sosiologi pendidikan, latar belakang sosial seperti pengaruh rakan sebaya dan keyakinan diri memberi kesan kepada penglibatan murid dalam aktiviti yang berlaku. Terdapat murid yang lebih cenderung untuk bergantung kepada rakan yang lebih pandai, manakala murid yang kurang yakin memilih untuk berdiam diri semasa aktiviti dijalankan. Selain itu, dari sudut pengurusan murid, saya mendapati interaksi sosial dalam kumpulan tidak seimbang, di mana hanya beberapa murid sahaja yang mengambil peranan yang aktif. Dari segi pengurusan bilik darjah pula, walaupun saya telah menyediakan aktiviti yang melibatkan semua murid, saya kurang memberi penekanan kepada peraturan ataupun peranan dalam kumpulan. Ini menyebabkan penglibatan murid tidak sekata. Selain itu, hubungan guru dan murid juga memainkan peranan, di mana murid yang lebih selesa dengan guru lebih berani untuk mencoba ataupun bertanya, manakala murid yang lain merasa ragu-ragu untuk terlibat. Saya juga menyadari bahawa realiti kepelbagaian budaya dan latar belakang sosioekonomi memberi kesan kepada pembelajaran mereka. Setiap murid mempunyai pengalaman dan tahap sokongan yang berbeza, dan ini mempengaruhi cara mereka berinteraksi dan belajar di dalam kelas. Oleh itu, sebagai guru, saya perlu memastikan pendekatan pengajaran yang inklusif dan tidak memihak kepada mana-mana murid ataupun mana-mana kumpulan semasa aktiviti dijalankan. Daripada pengalaman ini, saya belajar bahawa pemahaman terhadap sosiologi dalam konteks pendidikan di dalam sekolah amat penting bagi memastikan pengajaran lebih berkesan. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi juga mengurus interaksi sosial, membina hubungan positif, dan memastikan setiap murid diberi peluang yang sama untuk belajar. Saya juga memahami bahawa pengurusan kelas yang baik perlu merangkumi penglibatan murid, kawalan tingkah laku, dan pembentukan norma kelas yang positif. Akhir sekali, dari segi cadangan penambahbaikan, pada masa hadapan saya akan menetapkan peranan yang jelas dalam setiap kumpulan ketika aktiviti dijalankan agar semua murid boleh terlibat. Saya juga akan membina peraturan kelas yang menekankan kerjasama dan saling menghormati di antara murid. Selain itu, saya akan meningkatkan komunikasi dengan murid secara lebih berhema dan membina hubungan yang positif agar mereka lebih senang ataupun lebih yakin untuk berinteraksi dengan saya ataupun sebagai guru. Saya juga akan mengambil kira kepelbagaian latar belakang murid dan merancang PDP supaya lebih inklusif dan adil. Kesimpulannya, pemahaman terhadap sosiologi dalam konteks pendidikan sekolah membantu guru mengurus bilik darjah dengan lebih efektif dan memastikan setiap murid mendapat peluang pembelajaran yang seimbang dan sama. Itu sahaja, sekian, terima kasih.